Assalamualaikum, nama saya Aiman. Okey, kali ini kita nak borak tentang kod yang mencari angkatan baru ataupun sekutu baru pada chapter seterusnya. Sebelum ini kita dah bincang berkenaan tentang Ada dan Daimon. Yes, kita dah tahu Ada dan Daimon sudah berpihak kepada Amado dan disebabkan dia mengikut jejak langkah Amado, dia juga secara langsung sudah ikut ataupun berpihak kepada desa Konoha. Jadi kerana keadaan seperti itu, Ada dan Daimon sudah khianat kepada Code. Dan telah berlakulah satu perlawanan yang cukup epik. Nak kata epik pun tak epik sangatlah, iaitu perlawanan antara Code dan Daimon. Dalam perlawanan itu, Code langsung tidak mampu untuk berhadapan dengan Daimon walaupun dia sudah melepaskan limiter kekuatannya. Jadi dekat sini kita nak bincanglah apakah tindakan seterusnya yang akan diambil oleh Code untuk menghadapi desa Konoha. Bahkan bukan desa Konoha, dia juga perlu menghadapi Ada dan Daimon dalam masa yang sama. Namun sebelum kita mula, saya nak beritahu awal-awal yang untuk Code ini saya akan bahagi kepada dua video, sebab saya ada dua cara lah yang Code akan lakukan selepas ini. Video ni kita sembang dulu satu cara, nanti video seterusnya kita sembang lagi lah satu cara. Baik, tanpa melengahkan masa, saya pun tak sabar nak menceritakan dengan lebih mendalam apakah tindakan seterusnya Code setelah ini. Jadi jom teruskan dengan prediction ataupun pembahasan kita berkenaan tentang Code. Pada akhir chapter 71 kita tahu yang Code sudah berundur apabila dia telah dikhianati oleh Ada dan Daimon. Dan apabila Code mengundurkan diri, dia ada berazam lah ataupun dia ada tekad dia yang perlu dia selesaikan selepas itu. Di mana Code ada kata, semua ini berpunca dari Kawaki. Semua ini salah Kawaki. Kerana Kawaki lah Ada sudah berpihak kepada desa Konoha. Dan kerana Kawaki jugalah Ishiki juga telah mati. Jadi disebabkan itu, aku akan pastikan apa yang Kawaki ada, apa yang Kawaki mahukan, termasuklah desa Konoha, Hokage dan rakan-rakannya. Aku pastikan semua itu akan lenyap, semua itu akan musnah. Dan inilah azam yang dikatakan oleh Code. Jadi apabila kita melihat daripada azam ataupun perkataan Code ini, yes, kita boleh confirmkan yang sememangnya Code 100% mahu membalas dendam kepada Kawaki. Jadi poin yang pertamanya dekat sini, apa tindakan yang perlu Code lakukan bagi menghadapi Kawaki? Kerana dia perlu fikir, bukan Kawaki sahaja yang dia akan hadapi, bahkan dia akan menghadapi the whole Konoha, keseluruhan Konoha termasuk Ada dan Daimon. Disebabkan keadaan seperti inilah, saya menganggarkan yang Code akan mencari angkatan baru, sekutu baru. Bukan saya nak berandai-andaian, tetapi teori ini juga muncul apabila kita melihat pada akhir chapter 71 di mana setelah Code berundur, kita dapat melihatlah yang Code dan Bak berada di sebuah padang pasir. Jadi apabila saya melihat tentang kawasan padang pasir ini, saya teringat tentang sebuah markas yang selalu diadakan oleh Kara. Dulu kita tahu markas Boro juga diadakan di kawasan seperti ini dan kita tak tahulah lokasinya di mana. Dan benda ni samalah dengan kawasan yang Code berada sekarang ni. Mungkin tempat yang Code berada sekarang ini adalah tempat di mana beradanya markas Kara yang terbengkalai. Kita tahu organisasi Kara merupakan satu organisasi yang cukup besar, jadi tak mustahil ada beberapa markas yang sudah ditinggalkan ataupun terbengkalai sebelum ini masih ada. Dan tempat itu mungkin akan menjadi tempat untuk Code bersembunyi buat sementara ataupun melakukan perancangan seterusnya. Kenapa saya mengatakan yang kawasan seperti ini ada markas Kara? Yes, tadi saya dah bagi contoh seperti markas Boro. Yang menjadi hintnya di sini adalah Bak. Korang mesti tak perasan kenapa Code yang nak undurkan diri, dia mesti bawa Bak. First, kita kena tengok yang Bak ini merupakan seorang ilmuwan ataupun seorang saintis yang genius, yang boleh membaiki robot, cyborgs dan macam itulah. Jadi dengan kemampuan seperti ini, ia agak bergunalah kepada Code untuk mempunyai cyborgs yang baru, angkatan yang baru ataupun perbaiki cyborgs yang lama. Kalau korang ingat dalam chapter 56 Boruto, Amado pernah memberitahu kepada Naruto dan Sasuke di mana dia telah membuang beberapa cyborgs yang dikatakan lebih kuat daripada Jigen sebelum ni. Jadi dekat situ Amado hanya menyebutkan beberapa, dia tak detailkan ada 2 kah, ada 3 kah, ada 4 kah. Dan sekarang apa yang kita tahu, hanya 2 cyborgs baru sahaja dimunculkan, iaitu Ada dan Daimon. Dan mungkin sahaja ada beberapa lagi cyborgs yang lain yang Amado pernah buang sebelum ini, tetapi cyborg itu masih belum diaktifkan. Jadi dengan kemampuan yang ada pada Bak ini, Code mampu menggunakan Bak untuk memperbaiki ataupun mengaktifkan balik cyborg-cyborg yang lain
yang masih belum diaktifkan. Jadi dengan keadaan seperti ini, tak mustahil yang selepas ini kita akan melihat lagi kemunculan angkatan baru ataupun sekutu baru di pihak kod. Kerana kita kena ingat, yes, memang kita sudah katakan yang kod sudah membuka limiter kekuatannya dan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi apabila kita melihat pertarungan yang telah berlaku antara Diamond dan kod, kita boleh katakan yang kod tidak mampu memberikan saingan langsung kepada Diamond. Jadi seharusnya kod perlu mencari angkatan yang baru. Setidaknya keadaan itu akan memudahkannya lah untuk perancangan yang seterusnya. Kerana sebelum ini kita dah melihat apabila setelah kematiannya Ishiki, kod terus pergi ke markas Boro untuk mencari Eda dan Diamond. Tak mustahil setelah dia juga telah dikhianati oleh Eda dan Diamond, kod dia pergi ke markas yang lain pula untuk mencari cyborgs yang lain yang mungkin cyborgs itu akan berpihak kepadanya. Selain daripada keadaan ataupun mencari sekutu yang baru, dengan adanya bug, tak mustahil yang kod akan mendapatkan kekuatan yang baru. Cuma dalam video ni kita tak fokuskan lagi lah berkenaan tentang tu, dan tentang kekuatan baru nanti kita borak pada video seterusnya. Kerana masih ada beberapa cara ataupun beberapa poin yang saya nak terangkan berkenaan tentang kod ini. Cuma apa yang saya nak katakan, kita tak boleh pandang rendah lah dengan kod. Kerana kod merupakan penerus ataupun tekad seterusnya dari seseorang Otsutsuki Ishiki. Kita tahu Ishiki merupakan seorang Otsutsuki yang sangat luar biasa. Perancangan yang dilakukannya sebelum ini pun sangat hebat. Jadi tak salah Ishiki memilih kod ini bukan orang-orang yang biasa, kerana Amado juga pernah mengatakan dalam chapter 56 di mana Amado mengatakan yang kod jangan pandang rendah kepadanya kerana dia mempunyai azam ataupun perancangan yang tidak dapat dinafikan. Tak mustahil setelah ini musuh-musuh yang kita pandang rendah seperti kod ini, bahkan setelah ini dialah yang menjadi musuh yang sangat luar biasa. Dulu kita kena ingat Tobi ataupun Obito lah. Apabila kita melihat Tobi, kita tak pernah expect yang akan ada something yang besar akan dikeluarkan, akan dihasilkan, akan dicetuskan oleh Tobi ini. Namun apabila Tobi ini memperkenalkan dirinya yang sebenar, iaitu Obito, setelah itu kita dapat menafikan yang wah, Obito ini merupakan musuh ataupun villain yang cukup luar biasa. Ataupun contoh yang kedua, kita tengok kepada Zetsu lah. Zetsu hitam dulunya kita memandang yang dia hanyalah pengikut Madara yang tidak mampu melakukan apa-apa dan hanya menjadi pembantu kepada Madara. Tetapi setelah beberapa episod sehingga ke akhir-akhir episod kita melihat Naruto Shippuden, akhirnya kita mengetahui yang Zetsu lah ataupun Zetsu hitam inilah yang menjadi punca utama kenapa perancangan di anime Naruto itu terjadi. Jadi tak mustahil benda-benda macam ni akan berulang kembali kepada kod, yang mana sekarang Masashi Kishimoto memperendahkan kod dengan membuatkan dia dibelasah oleh Diamond. Tapi saya yakin itu hanyalah character development yang dijalankan ke atas kod, dan mungkin setelah ini akan ada something yang lebih luar biasa ditunjukkan oleh Masashi Kishimoto terhadap kod. Jadi setakat itu sahajalah beberapa poin ataupun pembahasan saya berkenaan tentang kod. Kalau korang ada pendapat yang lebih menarik, korang boleh dropkan komen korang semua di bawah. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk.